Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian Asas Usulul Fiqh pada siri yang ke-42 pada hari ini dalam di bawah bab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, Adillatul Ahkam, dalil-dalil hukum hakam, ataupun Al-Adillah ataupun Al-Masadir Asy-Syar'iyyah, iaitu sumber hukum hakam. Okey, kita dah dalil yang ke-11 pada hari ini, yang mana sebelum ni kita bincangkan semalam 2 hari yang lalu mengenai dengan qaulus sahabi, pendapat fatwa di kalangan sahabat, fatwa personal di kalangan sahabat. Adakah boleh dijadikan dalil, boleh dijadikan sumber hukum hakam ataupun tidak? Itu ulama berbeza pendapat yang kita telah bincangkan pada hari Isnin yang lalu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, hari ini kita akan dalil yang ke-11 kita akan bincangkan, iaitu ijma' ahlul Madinah. Ijma' ahlul Madinah, adakah boleh menjadi sumber dalil? Ijma' ulama-ulama yang mujtahid di Madinah, ijma' ahlul Madinah, ulama mujtahid di Madinah, ijma', adakah boleh dijadikan dalil ataupun tidak? Sebelum kita bincang mengenai ijma' ahlil Madinah, apa itu ijma' ahlil Madinah, kita akan lihat dari sudut dari perspektif definisi yang pertama, dan kita lihat adakah boleh dijadikan hujjah ataupun tidak ijma' ahlil Madinah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, telah berhujjah, iaitu ijma' ahlul Madinah, ijma' ahlul Madinah pada zamannya dan juga sebelum daripada zamannya. Itu definisi ijma' ahlul Madinah. Apa itu ijma' ahlul Madinah? Iaitu Imam Malik, dalam kita panggil yang perintis dalam mazhab Maliki, iaitu Imam Malik bin Anas, telah berhujjah dengan ijma' ahlul Madinah pada zamannya dan juga zaman sebelumnya. Jadi ijma' ahlul Madinah, Imam Malik bin Anas telah menjadikan ia sebagai satu hujjah, sama ada pada zamannya ataupun pada sebelum daripada zamannya. Sebab itu, idza kana al-amru zahiran bil Madinah, Imam Malik berkata, apabila sesuatu perkara, urusan itu zahir, jelas di Madinah, ma'mulan bih, dan diamalkan di Madinah, maka la yajuzu li ahadin mukhalafatuhu, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkarinya. Okey, tak boleh bagi seseorang untuk mengingkarinya. Ijma' ahlul Madinah di sisi Imam Malik rahimahullahu taala, iaitu ittifaq al-mujtahidin. Apa dia? Sebulat suara ulama-ulama mujtahid di Madinah Al-Munawwarah pada kurun yang ketiga, pada kurun yang tiga. Bukan pada kurun yang ketiga, pada kurun-kurun yang tiga, iaitu pada kurun sahabat, pada kurun tabi'in, pada kurun tabi'in. Jadi 3 kurun ni, 3 zaman ni, zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in. 3 zaman ini sekiranya ulama mujtahid di Madinah Al-Munawwarah ittifaq ala amrin syar'iyyin, di atas satu perkara syarak, fi waqi'atin muayyinatin, pada suatu isu ataupun perkara yang tertentu yang berbangkit pada ketika itu, ulama mujtahid sepakat, maka itulah dipanggil sebagai ijma' ahlil Madinah, yang mana ulama-ulama mujtahid di Madinah mereka sepakat memberi jawapan dalam satu isu, dalam perkara urusan-urusan syarak, sama ada pada zaman sahabat,
pada zaman tabi'in ataupun pada zaman tabi'in. Okey. Itu definisi umum. Okey, ijma' ahli Madinah. Boleh dijadikan hujah ataupun tidak ijma' ahli Madinah. Tidak ada khilaf mengenainya di kalangan ulama. Ijma' sahabah adalah hujjah. Tuan-tuan perlu letakkan dalam minda tuan-tuan sebelum pergi lebih jauh, iaitu ijma' as-sahabah. Sebulat suara ataupun ulama sahabat-sahabat Nabi sekata dalam satu perkara, maka itu dipanggil sebagai ijma', dan ia tidak ada khilaf langsung di kalangan ulama yang mana ia boleh dijadikan sebagai satu hujjah. Dan itulah a'la maratibil ijma', itulah martabat ijma' yang tertinggi. Martabat ijma' yang tertinggi. Dan ini tuan-tuan boleh lihat di dalam kitab At-Taqrir wa Tahbir, At-Taqrir wa Tahbir, yang menyatakan tidak ada khilaf langsung di kalangan ulama, menyatakan ijma' sahabat boleh dijadikan sebagai hujjah dan adalah a'la maratibil ijma', ijma' yang paling tinggi. Okey. Berlaku banyak di kalangan, berlaku banyak daripada ijma' pada zaman sahabat. Kebanyakan mereka adalah di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kebanyakan di kalangan sahabat berada di Madinah Al-Munawwarah. Terutamanya pada dua zaman, iaitu zaman Abu Bakar dan juga zaman Umar radhiyallahu taala anhum. Semua mereka, bukan semua, kebanyakan di kalangan mereka berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey tuan-tuan, bila sebut zaman Abu Bakar, zaman Umar lah baru dibuka, dijajah beberapa negara, ditakluk menjadi negara Islam pada zaman Sayyidina Umar. Dua era ni, era Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kebanyakan di kalangan sahabat masih lagi berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kebanyakan sahabat yang ijma' adalah ijma' di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Cuma kita lihat ulama sedikit berbeza. Ijma' Ahlul Madinah boleh dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. Ijma' Ahlul Madinah boleh dijadikan hujjah ataupun tidak. Okey, perkara yang pertama, Imam Malik rahimahullahu taala telah berpendapat ijma' Ahlul Madinah adalah sebagai hujjah. Ini pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki, iaitu ijma' Ahlul Madinah boleh dijadikan sebagai hujjah. Pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki sahaja. 3 mazhab lagi tidak terima sebagai satu hujjah. Okey. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang datang mengenai dengan pertamanya kelebihan Madinah. Yang keduanya kelebihan penduduk Madinah. Okey. Wa bi anna ahlal Madinah a'rafun nas bi ahwalir rasul. Dengan sebab penduduk Madinah ini, mereka antara manusia yang paling kenal dengan Nabi SAW, dan ijma' mereka tidak mungkin melainkan semuanya dengan dalil. Okey, ijma' mereka iaitu ijma' Ahlul Madinah atau ijma' sahabat tidak mungkin melainkan semua ijma' mereka adalah dengan dalil. Sama ada dalil itu mereka dengar daripada Nabi, mereka dengan naqlin qati'in, dengan nukilan yang qat'i daripada Nabi SAW. Jadi di sini kita katakan Imam Malik berhujjah dengan Ahlul Madinah, ijma' Ahlul Madinah, kerana 2 sebab. Okey? Kerana apa? 2 sebab. Kita lihat di papan putih, supaya tuan-tuan tidak berasa bosan. Okey? Kita lihat yang menyatakan ijma' Ahlul Madinah sebagai hujjah. Siapa dia? Iaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebab apa dia menyatakan sebagai hujjah? Kerana ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana fadlun
Fadlu, kelebihan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan yang keduanya, kerana apa ijma' Ahlul Madinah di sisi Imam Malik boleh dijadikan hujah kerana kelebihan Ahlul Madinah. Dan yang ketiga, kerana mereka Ahlul Madinah ini, mereka a'rafun nas bir Rasul, mereka mengetahui, lebih mengetahui perihal Rasul. Sebab Nabi tinggal di Madinah, jadi mereka lebih tahu tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Okey, itu di sisi Imam Malik rahimahullahu taala. Okey, contoh antara ijma' Ahlul Madinah yang jadikan hujah bagi Imam Malik. Contoh khiyarul majlis. Tuan-tuan apa khiyar majlis? Apa ini khiyar majlis? Khiyar majlis ini maknanya dalam majlis akad, tuan-tuan beli pen, masih dalam majlis, tuan-tuan boleh kata saya tak nak beli pen lah, saya tak nak lah, tarik balik boleh, sebab masih lagi khiyar majlis, dalam majlis. Okey, tapi bila mana tuan-tuan dah bayar dan tuan-tuan dah mengalih badan ke belakang, penjual pembeli, tuan-tuan bayar duit, tuan-tuan beli, bayar duit, saya beli, saya bayar duit, kemudian saya dah alih ke belakang, dah bergerak, maka habislah khiyar majlis. Tak boleh lagi saya nak kata saya tak nak beli pen ni, tak boleh, sebab saya dah habis khiyar majlis. Nampak? Jadi khiyar majlis, faqad radda al-Imam Malik hadzal hadis. Hadis mengenai khiyar majlis Imam Malik tolak. Sebab apa? Sebab bertentangan ia dengan amalan Ahlul Madinah. Hadis khiyar majlis ini adalah hadis sahih. Hadis apa? Hadis sahih. Tetapi Imam Malik telah menolak hadis yang sahih ini, khiyar majlis ini. Sebab apa? Kerana ianya bertentangan dengan ijma', dengan apa? Bertentangan dengan amalan Ahlul Madinah. Sebab apa dia bertentangan dengan amalan Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Nampak ada pun tiga mazhab yang lain mereka berpegang, ada hadis yang sahih berpegang dengan khiyarul majlis. Okey, amalu Ahlul Madinah, amalan Ahlul Madinah di sisi Imam Malik, sandarannya ataupun dalilnya imma bin naqli wa imma bil ijtihadi. Okey, tuan-tuan, kita lihat sebab apa Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjadikan amalan Ahlul Madinah sebagai dalil di sisi dia, di sisi Imam Malik. Sebab apa? Kerana Imam Malik menyatakan segala amalan penduduk Madinah, mereka ada sandaran, ada dalilnya. Sama ada dalil yang penduduk Madinah buat, sama ada dengan cara naqal ataupun dengan cara ijtihad. Okey, ada dua, tapi makna ada sandarannya. Okey, itu pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian tuan-tuan lihat perkara ini, apa yang saya sebutkan ni, amalan Ahlul Madinah, Imam Malik kata ada sandaran dia, sama ada naqal, nuqilan daripada Quran, hadis, dalil, ataupun daripada nas lah maksudnya, ataupun daripada ijtihad. Ini tuan-tuan lihat dalam kitab Irsyadul Fuhul milik Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Okey, kemudian apa dia? Iaitu fa idza kana a'malu ahli al-Madinah tariqatun naql. Apabila dengan cara naqal, amalan penduduk Madinah dengan cara naqal. Naqal ni ada dua, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Okey, kita kata dalil daripada naqal ada dua, sama ada dengan qaul, perkataan, ataupun dengan perbuatan, fi'il. Okey, contoh apa? Contoh qaul seperti azan iqamah.
tarkul jahar, meninggalkan kuat baca bismillah di dalam solat. Jenis-jenis ini di sisi Imam Malik adalah hujjah qat'iyah, hujjah yang qat'i. Tuqaddim ala khabaril wahid wal qiyas. Okey. Dia utamakan ini berbanding dengan khabaril wahid dan juga qiyas. Tuan-tuan, di sisi Imam Malik, amalu ahli Madinah. Okey. Di sisi Imam Malik rahimahullahu taala, penduduk amalan penduduk Madinah ini adalah yang atas. Ini yang atas. Yang bawah dia adalah dipanggil sebagai apa dia? Dipanggil sebagai khabar wahid. Khabarul wahid. Al-khabarul wahid. Khabar wahid. Apa tu khabar wahid? Khabar wahid ni macam saya bagi tadi, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hadis yang sahih, tapi dia adalah khabar wahid. Imam Malik tak guna, sebab Imam Malik utamakan amalu ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Okey, ini letak bawah dia. Bawah ni nombor satu. Imam Malik letakkan penduduk, amalan penduduk Madinah ini yang nombor satu. Nombor satu ni maknanya nombor satu berbanding khabarul wahid ataupun qiyas. Qiyas khabarul wahid bawah, ini yang atas. Nampak? Contohnya dengan cara naqal seperti apa? Seperti azan, iqamat. Lapan azan, lapan iqamat. Semua itu penduduk Madinah. Imam Malik berdalilkan amalan penduduk Madinah, tapi dengan cara naqal. Meninggalkan bacaan kuat bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan bacaan kuat. Sebenarnya meninggalkan bacaan kuat ni, dalam majoriti di kalangan ulama, mereka tak baca bismillah tu kuat dalam Fatihah. Mereka mazhab Syafi'i baca kuat, mazhab Hanafi dan juga mazhab yang lain, mereka baca bismillah tapi perlahan. Mazhab Malik kalau kita lihat menyatakan makruh membaca bismillah ketika Al-Fatihah, ketika membaca Al-Fatihah. Okey? Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan amalu ahli Madinah yang berada di atas ini dipanggil sebagai hujjah qat'iyah. Dipanggil apa? Hujjah qat'iyah. Apa bermaksud hujjah qat'iyah? Bermaksud tidak boleh, wajib terima dah sampai tahap yakin. Itu amalu ahli Madinah. Okey? Sebab kalau kita lihat yang kita bincang sebelum ni, al-khabarul wahid dan juga qiyas ini adalah dhann. Dia tak sampai kepada al-yaqin. Dia setakat al-dhann. Okey? Cuma dhann di sini bukan dhann sangkaan yang biasa-biasa. Dhann ni makna tak sampai ke tahap ilmu yakin. Yang mana orang perbahaskan zaman sekarang isu sekarang ni, adakah hadis itu hadis sahih, ilmu yakin ataupun tidak, sampai ke mana? Yakin ataupun zanni. Iaitu qat'i ataupun zanni. Semua itu dalam pelajaran ni sebenarnya. Okey. Kita lihat dia meletakkan amalu ahli Madinah sebagai yang teratas daripada khabar wahid dan juga qiyas. Kerana dia berhujahkan, Imam Malik berhujahkan, kalau ada perubahan, kalaulah ada perubahan yang Nabi tak mengingkari, pasti Nabi akan sebut. Bila Nabi tahu, Nabi tak buat apa-apa, Nabi biarkan, itulah kebiasaan mereka buat hari-hari contohnya. Jadi maknanya Nabi setuju benda tu, sebab Nabi tak akan setuju benda yang mungkar. Okey? Okey. Yang keduanya, kita lihat dari segi ijtihad. Ini semua dari segi apa? Ini semua adalah dari segi an-naqal. Naqal. Apa yang penduduk Madinah buat, maka mereka buat naqal. Dan ada ketikanya dari sudut, kita panggil apa? Dari sudut ijtihad. Kita nak bincang ni dari sudut ijtihad ni. Apa yang ijtihad ni dia? Ni yang kita nak bincangkan. Apa dia? Dari sudut ijtihad. Ijma' ahlul Madinah, amalan ahlul Madinah, tetapi berdalilkan atas ijtihad.
ijtihad. Okey, apa dia? Ahlul Madinah dan juga bukan Ahlul Madinah, sebenarnya sama saja. Fa'amila Ahlul Madinah min hadzal naw' laysa bihujjah. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita lihat apa dia, Ahlul Madinah, penduduk Madinah dan juga bukan penduduk Madinah, sama aja, tak ada kelebihan apa-apa pun, sama aja. Amalan penduduk Madinah sebenarnya bukan sebagai satu hujjah, bukan sebagai satu hujjah, dan telah berpendapat majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh, di kalangan ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Hambali dan selain daripada mereka, menyatakan amalan penduduk Madinah bukan sebagai hujjah. Sebab apa? Sekarang dengan cara naqal itu jelas, bolehlah dengan cara naqal. Sebab apa boleh? Sebab kalau ada perubahan, memang Nabi akan utarakan. Benda tu salah, Nabi akan utarakan, Nabi akan beritahu. Tapi dengan cara ijtihad, ada khilaf di kalangan ulama dengan cara ijtihad. Jumhur ni siapa? Jumhur ni ulama Syafi'i, ulama Hambali, ulama Hanafi. Mereka kata laisa bihujjah, tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tak boleh. Sebab apa tak boleh jadikan hujjah? Ada beberapa sebab. Ini majoriti di kalangan ulama, ada beberapa sebab. Okey. Sebab yang pertama, mereka kata al-adillah asy-syar'iyyah tusbit anna ijma'al muslimin jami'an huwa al-hujjah. Kerana dalil syarak mensabitkan ijma' ulama-ulama mujtahid semuanya sebagai hujjah. Okey, nampak tak? Dalam dalil syarak memberitahu kepada kita, iaitu apa dia? Ijma' mujtahid. Ijma' apa? Ijma' al-muslimin ataupun ijma' mujtahid. Itu sebagai satu hujjah, bukan ijma' Ahlul Madinah, ijma' mujtahid. Nampak okey. Walaysa ijma'u ba'dhum faqat, bukan ijma' sebahagian mereka. Ijma' al-muslimin, iaitu ulama-ulama mujtahid kesemuanya, bukanlah dalam al-adillah syar'iyyah kita belajar sebelum ini, bukanlah ijma' itu maksudnya ba'dul muslimin, bukan ba'dul muslimin, bukan. Dia adalah seluruh ulama-ulama al-muslimin, ulama yang mujtahid. Okey. Contoh seperti ijma' Ahlul Madinah dunal akharin. Ijma' Ahlul Madinah tak, bila sebut tentang ijma' adalah ulama-ulama yang bertaraf mujtahid, yang mereka sepakat dalam satu isu. Okey. Ijma' tak jadilah taba'an lil buldan, dan ijma' tak boleh dia tu ikut kepada negara. Ijma' ni kita dah bincang dalam bab ijma'. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, ijma' ini kepada seluruh mujtahid, bukan sebahagian mujtahid. Dan dia bukan untuk sebahagian negara, dia untuk semua negara. Tak kira lah negara mana dia duduk, dia bertaraf mujtahid, mana dia sepakat dalam satu perkara, maka itulah dipanggil sebagai ijma'. Dipanggil sebagai apa? Ijma'. Okey, bukan Ahlul Madinah ni penduduk Madinah aja. Tak, bila ijma' semua. Okey. Kemudian di sana ada beberapa ihtimalat, beberapa kebarangkalian. Disebut lagi ada beberapa kebarangkalian yang berlaku. Yang pertamanya, an yakuna ahadun min ghairi ahli al-Madinah sami'al hadis. Salah seorang daripada Ahlul Madinah, penduduk Madinah, dia dengar hadis daripada Nabi. Di luar Madinah dia dengar hadis daripada Nabi. Di luar Madinah. Ataupun dia mendengar hadis di dalam Madinah, kemudian dia keluar. Nampak tak? Ijma' Ahlul Madinah. Sebab apa diqaidkan dengan diletakkan diletakkan Ahlul Madinah? Sebab kadang-kadang sebahagian sahabat Nabi dia tak dengar pun di Madinah, dia dengar di luar Madinah.
Ada sebahagiannya dengar di Madinah, tetapi lepas tu sahabat Nabi berhijrah ke negara lain. Sebab apa? Dia qaid ke Ahlul Madinah. Okey. Fa fa'ala Ahlul Madinah bi khilafihi fima ba'du la yakunu hujjah. Jadi perbuatan Ahlul Madinah perbuatan Ahlul Madinah berbeza dengan dia mengenai apa yang selepas itu, tidak jadilah ia sebagai satu hujjah. Siapa yang buat satu perkara yang bertentangan dengan Ahlul Madinah, maka tak boleh jadikan satu hujjah. Nampak tak? Jadi kalau kita letakkan Ahlul Madinah sebagai satu syarat amalan Ahlul Madinah, jadi bila mana seseorang itu keluar daripada Madinah dan dia tidak beramal seperti mana Ahlul Madinah, maka tak diterima. Bukan tak boleh jadikan satu hujjah. Jadi susah begitu. Okey. Kemudian yang kedua, ada kebarangkalian an yakuna mustanid yastanidu ilaihi amalu ahli Madinah mujarradul ijtihad. Kemungkinan sandaran yang kita sandarkan kepada amalan penduduk Madinah itu semata-mata ijtihad. Jadi tidak jadilah amalan mereka itu hujjah sebab ijtihad. Ijtihad ni terdedah kepada dua, kemungkinan betul, kemungkinan salah. Okey. Jadi pendapat yang rajih dalam perkara isu dalil ijma' Ahlul Madinah, pendapat jumhur di kalangan ulama, itu adalah pendapat yang diutamakan, iaitu tidak boleh jadikan sebagai satu hujjah. Okey. Kita lihat sebab datang juga di sana beberapa hadis mengenai kelebihan selain daripada Madinah. Contoh kelebihan Makkah. Kelebihan Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tidak pula menganggap ijma' ahli Makkah Al-Mukarramah. Tak ada pula ijma' ahli Madinah. Padahal Makkah itu adalah lebih agung daripada Madinah Al-Munawwarah. Sekalipun datang hadis-hadis mengenai dengan kelebihan Madinah Al-Munawwarah, cumanya ia tidak melarang berlakunya mereka dalam kesalahan. Walaupun kita kata penduduk Madinah ni ada kelebihan dia, Madinah tu sendiri ada kelebihannya, tapi tidak kita katakan ia terselamat daripada salah dan juga dosa. Tidak. Dia manusia, sudah pasti terdedah kepada kesalahan. Kebanyakan di kalangan sahabat, mereka ijma' di Madinah, mereka berkumpul, bukan ijma', mereka berkumpul di Madinah Al-Munawwarah, kebanyakan sahabat. Kemudian mereka berpecah di beberapa negara-negara Islam yang ditakluk di tempat lain. Dan khususnya mula-mula pada khilafah pemerintahan Osman bin Affan, telah banyak dibuka negara-negara Islam. Okey, Okey, alhamdulillah kita telah selesai dalam bab ijma' ahli Madinah. Pendek je sebab majoriti di kalangan ulama menolak amalan Ahlul Madinah sebagai satu dalil, melainkan Imam Malik rahimahullahu taala saja. Ana ahtaj ma'as sakhin. Okey, tuan-tuan, hari ini mungkin kalau sempat kita nak menutup tirai pengajian kita selama beberapa minggu, beberapa hari, iaitu al-masadir asy-syar'iyyah, sumber pensyariatan. Kita masuk dalil yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Dalil yang ke-12 yang terakhir adalah al-istishab. Okey, al-istishab. Imsahu. Okey. Dari sudut bahasa definisi kita lihat dulu. Al-istishab diambil daripada musahabah. Maksudnya istashabtu fi safari al-kitabah. Aku bersama dengan kitab dalam safar aku. Dalam safar aku, dalam bermusafir, aku bersama dengan kitab. Okey. Ataupun dikatakan ja'altuhu musahiban li. Aku menjadikan kitab sebagai sahabat bagiku. Okey. Istashabtu ma kana fil madi.
aku menjadikan sahabat, ma ja'altuhu musahiban ilal hal, makna wastashabtu ma kana fil madi, aku menjadikan ia musahiban, bersama aku sehingga sekarang, daripada dulu sampai sekarang. Nah, okey, itu sesuatu definisi bahasa lah. Istishab di sisi ulama usul ni kita nak bincangkan. Apa itu? Istishab di sisi ulama usul, term ni term yang masyhur. Apa maksud dia? Istilah ulama usul mengenai dengan istishab, iaitu al-hukmu bi baqa'il amri, menghukum suatu perkara dengan kekalnya perkara tersebut ala ma kana alaih, di atas perkara yang sebelum ni, perkara yang dahulu yang berada di atas hukum tersebut. Ma lam yujad ma yughayyiruhu, selagi mana tidak didapati suatu hukum yang mengubahnya, satu dalil yang mengubahnya. Itu kita panggil definisi yang paling mudah lah, yang telah disebutkan oleh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ilmu Usul Fiqh, yang cukup mudah. Al-hukmu bi baqa'il amri ala ma kana alaih. Okey, al-hukmu bi baqa'il amri, okey, ala ma kana alaih, ma la yujad ma yughayyiruhu. Okey, malam yujad, ini definisi di sisi ulama usul al-istishab. Okey, apa dia? Al-hukmu bi baqa'il amri, menghukumkan dengan berkekalannya suatu perkara ala ma kana alaih, di atas perkara, di atas hukum yang dahulunya. Hukum tadi di atas satu perkara ni. Hukum hari ini sama dengan hukum yang tahun lepas, hukum tahun ni sama dengan hukum tahun lepas. Malam yujad, selagi mana tidak didapati sesuatu yang dapat mengubahnya, yang tak ada dalil yang dapat mengubah hukum tadi, itu dinamakan istishab. Okey, istishab ini untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Dia ada istishab al-adamul asli. Kita panggil apa dia? Kita masuk ni definisi. Sekarang kita masuk dia punya anwa', ataupun jenis, type of istishab. Okey, satu dipanggil istishab al-adamul asli. Apa dia? Al-istishab adamu al-asli. Satu, yang kedua dipanggil al-istishab tetapi as-subut. Ini antara jenis-jenis lah term-term istishab. Okey, tuan-tuan lihat, istishab yang tidak ada asal, yang tidak ada asal. Maksud tak ada asal apa? Iaitu meneruskan adami subutul hukum, tidak mensabitkan hukum yang kana fil madhi madama lam yaqum dalilun jadidun yughayyiruhu. Dia hukum dia sama dengan hukum sebelum ni. Sebab apa ya? Sama hukum sebelum ni sebab adamul asli, tidak ada hukum yang mengubah hukum yang lama. Tak ada hukum baru yang mengubah hukum yang lama. Sebab itu dia bertepatan dengan satu kaedah fiqhiyah. Bertepatan dengan satu kaedah fiqhiyah. Dia kata apa? Al-aslu fil asya' al-'aridah al-'adamu. Okey? Al-aslu
fil asya. Okey. Al-aslu fi al-asya. Okey. Al-'aridah. Apa dia? Al-'adamu. Okey. Asal pada beberapa perkara yang al-'aridah, yang baru datang. Okey. Apa dia? Asal perkara yang al-asya pada perkara al-'aridah, yang baru datang, al-'adamu, dia dikira tak ada. Satu perkara yang baru datang kepada benda yang asal, itu dianggap sebagai tak ada. Nampak? Nanti kita akan bincangkan. Ataupun dipanggil satu term yang lain al-bara'ah al-asliyah, iaitu bara'atu zimmatil mukallaf min hukmin syar'iyyin hatta yusbitud dalil. Manusia ni, dia sebenarnya bara'atu zimmatul taklif. Dia tak ada apa-apa pertanggungjawaban. Manusia di kehidupan dunia tak ada apa-apa tanggungjawab, melainkan ada dalil yang datang kepada manusia, kepada mukallaf, wajib semayang, maka baru dia wajib semayang. Manusia tak ada apa-apa, tak ada hukum yang wajib, datang dalil wajib zakat, maka wajib zakat. Okey? Kemudian kita lihat contohnya hukum istishab adamul asli. Sembahyang ni adalah 5 waktu. 5 waktu ni bila? 5 waktu. Pada zaman Nabi 5 waktu. Sampailah sekarang ni, selagi mana adamul asli, tidak ada dalil yang menunjukkan sembahyang itu ada penambahan 1 waktu lagi 6, baru jadi 6. Kalau tidak ada, dipanggil 5 waktu dulu, kini dan selamanya. Itu dipanggil adamul asli. Okey. Sekarang kita lihat jenis yang kedua, dipanggil sebagai istishab as-subut. Istishab as-subut iaitu meneruskan pensabitan hukum yang telah lalu, selagi mana tak ada dalil yang baru yang mengubahnya. Dia sama juga dengan yang atas, cuma yang atas ni adamul asli, memang 5 waktu dan tak ada sebarang penambahan yang menyatakan 6 waktu. Memang tak ada dalil. Adamul asli memang tak ada dalil langsung. Ada pun yang kedua, pensabitan hukum ni masih relevan daripada kini dulu sampailah kini. Cuma perbezaan dia tetap maintain macam tu je hukum. Dia tak berubah. Sebab tu dalam kaedah fiqhiyah dia kata al-aslu, asalnya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Baqa'u ma kana, okey, baqa'u ma kana ala ma kan. Ala ma kana. Apa dia? Asalnya kekalkan sesuatu yang sesuatu itu ke atas sesuatu. Ala ma kana, ke atas, dia berada di atasnya. Kekal hukum tu daripada dulu sampai sekarang, hukum maintain sama, tak berubah. Okey. Dia macam sama dengan tadi, macam sama. Okey? Macam sama. Cuma perbezaan di sini, al-aslu fil asya al-'aridah al-'adamu. Perkara asal pada suatu perkara itu adalah dikira tiada. Manusia ni asalnya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba datang kefarduan 5 waktu, maka wajib 5 waktu. Akan berubah sebab tak ada dalil lah yang mengubah dari 6 waktu. Tapi dalam al-istishab as-subut, berdasarkan kaedah fiqhiyah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan, pensabitan tersebut sabit daripada dahulu sampailah kini. Dia bukan macam ni, ini asalnya adamul asli, tak ada apa-apa. Kemudian datang kefarduan sembahyang, maka wajib sembahyang. Datang 5 waktu sembahyang, wajib 5 waktu, asal tak ada apa-apa. Di sini berterusan hukumnya daripada dulu sampailah sekarang, selagi tak ada dalil yang membatalkan hukum tersebut, hukum asal, yang membatalkan hukum asal. Okey, contoh yang kedua ni, apa dia? Nak bagi contoh apa? Iaitu subutul milkiyah. Subut al-milkiyah, pensabitan milik. Pensabitan milik dengan sebab akad ataupun dengan sebab warisan. Bi'aqdin, dengan sebab akad, ataupun menerima al-irs, harta pusaka. Tuan-tuan,
bila mana tuan-tuan beli pen, jadi telah as-subut, al-istishab bis-subut. Sabit pen ni jadi milik tuan-tuan. Dengan sebab apa? Akad jual beli. Sampai bila? Bila tuan-tuan beli pen 10 tahun lepas, sekarang masih milik saya. Tak kata pen ni boleh bertahan sampai ada dakwat. Tak ada dakwat bukan milik saya. Tidak, berterusan. Ataupun iris, dengan sebab pewarisan. Ayah saya mati, saya dapat terima harta. Sampai bila dapat terima harta? Ada batasan berapa tahun? Tak ada, sampai harta tu habis saya guna. Nampak? Jadi istishab bis-subut bermaksud pensabitan pemilikan itu, sabit pemilikan itu, sama ada dengan sebab akad ataupun dengan sebab iris, dulu, kini dan selamanya, selagi mana tidak ada suatu perkara yang membatalkan. Tapi kalau saya beli pen ni 10 tahun lepas, semalam saya dah jual dekat orang lain, jadi maksudnya semalam itu telah terbatal lah pen ni milik saya, dengan sebab ada perkara yang membatalkannya, itu akad jual beli yang lain, saya jual kepada orang lain. Okey. Kemudian yang kedua, contohnya adalah apa kita panggil, iaitu pensabitan ikatan perkahwinan dengan sebab akad. Okey, bila seseorang itu akad nikah, maka selepas akad nikah sah suami isteri sampai bila? Sampai bila-bila. Selagi mana tak ada suatu perkara yang membatalkan dia punya nikah. Kalau dia talak, aku ceraikan kamu, suami kata kepada isteri, maka pada ketika itu ada dalil, ada kita panggil satu perkara yang membatalkan akad perkahwinan yang istishab bisubut. Asalnya bila mana dia akad kahwin selama-lamanya, tapi ada suatu perkara yang datang, dia ceraikan isteri dia, ataupun sebab dia murtad, maka terbatallah ikatan perkahwinan itu. Sebab apa batal? Sebab ada datang hukum yang baru. Selagi tak ada hukum baru, dipanggil al-istishab. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab istishab kita dah bincang definisi, kita dah bincang yang keduanya mengenai anwa'. Sekarang kita nak bincang istishab ini boleh jadikan hujjah ataupun tidak dalam usul, di sisi ulama-ulama usul. Boleh jadikan hujjah ataupun tidak. Jadi ulama berbeza pendapat dalam perkara ni. Kebanyakan di kalangan ulama, ulama dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Az-Zahiriyah, kebanyakan ulama Syafi'i, mereka menyatakan istishab adalah sebagai satu hujjah. Siapa dia? Kebanyakan ulama Syafi'i menyatakan hujjah. Ulama Az-Zahiri juga istishab. Ulama Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri, yang mana berpegang kuat dengan ulama Az-Zahiri, seorang ulama yang dipanggil sebagai Ibnu Hazm, berpegang hanya 3 je, Quran, literal daripada Quran, literal daripada hadis, kemudian ijma', tapi ijma' sahabat saja, dan yang keempatnya adalah dia berpegang kepada istishab. Itu yang terakhir, 4 je. Okey, istishab. Sebab apa istishab? Berdasarkan dalil al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap perkara hukumnya semua harus al-asya'. Jadi istishab maknanya semua perkara harus. Selagi mana tak ada satu perkara yang datang haram, maka jadi haram. Majoriti di kalangan ulama Syafi'i kata satu hujjah. Ulama Hanafi, ulama Maliki, Hanbali mengatakan hujjah, boleh jadikan hujjah. Cuma hujjah tu dari segi apa? Hujjah syar'iyah, hujjah syar'iyah dari segi sama ada nafi dan juga thubut. Apa nafi thubut? Sekejap lagi kita akan bincangkan. Penafian dan juga pensabitan. Okey. Kemudian yang ulama yang kedua, golongan yang kedua, kebanyakan di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, di kalangan ulama Hanafi, dia menyatakan istishab juga satu hujjah. Sama. Ulama-ulama mutaakhirin di kalangan ulama Hanafi, dia kata istishab hujjah syar'iyah. Sama juga lil isbat. Boleh dua juga, sama ada nafi ataupun subut, dua-dua. Okey, apa maksud nafi, apa maksud subut ni? Okey tuan-tuan, contoh, bila kita nak bagi gambaran contoh, tuan-tuan akan nampak. Yang pertama mengenai masalah al-mafqud. Mafqud ni apa? Orang yang hilang, yang tidak diketahui kehidupannya atau kematian. Tak tahu dia hidup ke mati.
Maka al-aslu annahu yabqa ala hayatihi, maka asalnya kekal di atas kehidupannya, sehinggalah kita memutuskan dengan kematiannya. Okey. Tuan-tuan, seseorang kita panggil dalam isu al-mafqud. Apa itu al-mafqud? Apa itu al-mafqud? Al-mafqud orang yang hilang. Orang yang hilang ni kita tak tahu status hidup ke mati. Maka kita mengambil kepada hukum istishab, hukumnya dia masih lagi hidup, al-hayah, masih lagi hidup. Selagi mana datangnya dalil petunjuk yang menyatakan dia telah pun mati, mati, maka barulah dia mati. Ataupun pendek kata, merujuk kepada keputusan hakim ataupun qadhi menyatakan dia telah mati ataupun tidak. Okey. Di sini tuan-tuan boleh lihat ada dua perkara. Sedikit pembetulan yang nombor dua. Ulama-ulama mutaakhirin al-Hanafiyah, mereka menjadikan istishab hujah syar'iyah, tapi untuk nafi, tidak untuk subut. Okey? Nafi ya, tapi untuk subut tidak. Untuk subut pensabitan tidak. Nampak macam mana ya? Okey, kita lihat. Di sisi jumhur, majoriti apa dia ni? Nombor satu ni. Di sisi jumhur nombor satu, apa dia? Mereka menyatakan, majoriti di kalangan ulama jumhur, yarisu min aqaribihi wal istisab hujjatun fin nafi wal isbat. Okey. Apa dia? Yarisu, dia mewarisi, yarisu dia mewarisi min aqaribihi, daripada kaum kerabatnya. Okey. Apa nak bagi tahu di sini? Mengikut pendapat majoriti di kalangan ulama, menyatakan tawris huna isbatul huquq. Tawris. Apa itu tawris? Memberi harta pusaka, warisan, adalah mensabitkan subut. Ini adalah isbat. Mensabitkan harta pusaka itu adalah milik waris. Ya, boleh. Isbat, itu kita panggil isbat. Apa isbat? Subut ni isbat. Apa dia? Mensabitkan harta pusaka orang yang mafqud, yang hilang tadi, milik si pewaris. Okey, mensabitkan. Dan juga menafikan. Nafi apa? Kita menafikan al-mafqud, telah menafikan makna telah tiada lagi tu. Tak ada. Telah mati dah dah. Okey. Bila telah mati, kita telah menafikan kehidupan dia, orang mafqud ini, orang yang hilang, maka telah mensabitkan harta pusaka milik waris. Tuan-tuan lihat, apakah di sisi ulama mutaakhirin al-Hanafiyah, dia kata tak boleh waris. Ni nombor dua. Di sini. Tuan-tuan lihat. Ulama al-Hanafiyah, ulama mutaakhirin al-Hanafiyah, dia kata apa? Tidak boleh mewarisi. La yarisu. Apa dia? La yarisu. Tidak boleh mewarisi. Sebab apa tak boleh mewarisi? As-subut tak boleh ada. Mensabitkan hak tak boleh untuk istishab di sisi ulama Hanafi. Nampak Di sisi ulama Hanafi. Sebab itu tawris, memberi harta pusaka pada ketika ini, min babi isbatil huquq, daripada bab mensabitkan hak. Mensabitkan hak tidak berlaku istishab di sisi ulama Hanafi. Ulama Hanafi dalam istishab ini dia guna pakai nafi sahaja. Subut tidak dibenarkan. Bila al-mafqud, orang yang hilang, maka adakah boleh pewaris mewarisi harta al-mafqud, harta orang yang hilang? Jawapan di sisi ulama Hanafi tak boleh. Sebab subut tak boleh, mensabitkan hak tidak boleh sama sekali. Okey.
Bahkan di sisi ulama mutaakhirin Al-Hanafiyah, dia kata as-subut tak boleh, tidak dibenarkan. Yang an-nafi ni boleh. An-nafi ni boleh diterima. Apa maksud an-nafi? Maksudnya contohnya nak hukum istishab, menafikan semayang ada 6 waktu, semua ada 5. Menafikan apa lagi, kefarduan bulan puasa hanya bulan Ramadan, tak ada bulan lain. Itu ulama Hanafi terima. Subut mereka tak terima. Dalam pensabitan hak mereka tidak terima sama sekali. Okey Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam kita ada baki seminit 2 lagi, iaitu kita katakan istishab ini sebenarnya dia bukan dalil fiqh, bukan dalil fiqhi. Dia bukan dalil fiqhi, dan dia juga bukan masdar daripada, bukan sumber daripada sumber-sumber pensyariatan. Di sisi ulama Hanafi bukan. Nak kata dalil fiqh pun bukan, sumber pensyariatan, dalil hukum hakam pun bukan. Hanya sahaja dianggap, ulama Hanafi menganggap al-istishab ni apa? Sebagai satu tanda untuk menyingkap hukum. Satu tanda untuk menyingkap satu perkara supaya nampak jelas hukum dia. Jadi sebab itu istishab di sisi ulama Hanafi tidak mensabitkan hukum yang baru, bahkan mensabitkan kekalnya hukum sesuatu. Dia tak mensabit hukum baru, tapi kekal hukum sesuatu. Dan berterusanlah hukum ini dengan dalil syarak yang mu'tabar daripada Quran ataupun daripada dalil-dalil yang kita bincangkan sebelum ni. Itu ulama Hanafi. Majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, dia kata istishab ni yang kita bincangkan adalah dalilun fiqhiyun, dalil fiqh. Dan dia adalah sumber daripada sumber pensyariatan, iaitu masdar min masadir tasyri'. Cumanya kita katakan istishab adalah dalil yang terakhir. Tuan-tuan belajar sebelum ni kita sebut ke Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, Istihsan, Saddu Zara'i', Al-Maslahah Mursalah. Dan ini adalah yang choice yang terakhir, pilihan yang terakhir dalam pemberian dalil, adalah cara yang terakhir lah, adalah istishab. Okey, kerana tidak dikembalikan kepada istishab dalam membahaskan hukum masalah, melainkan tak ada dalil. Kita dalam satu isu kita akan cuba cari dalil bertungkus lumus, dalil qiyas, istihsannya, masalih mursalahnya. Tapi kalau dah tak ada dah, semua tak sesuai, jalan terakhir istishab. Itu jalan terakhir. Okey, macam tuan-tuan masuk hospital lah, bila dia cek kata ini macam kencing tikus, ni macam denggi, ini macam penyakit lalas sekali, apa dia, jangkitan kuman dalam darah. Itu antara jawapan standard. Mana-mana doktor dah tengok ni bukan last sekali apa, jangkitan kuman dalam darah. Jadi begitulah juga dalil-dalil semua ni kita dah cari, semua tak kena. Last sekali kita kembali kepada istishab. Dan istishab satu bab yang sangat luas, dan juga dia mengangkat kesusahan daripada umat ini. Dan ulama-ulama fiqh bersandarkan kepada hukum istishab pada situasi tidak ada dalil. Tak ada dalil, digunakan dalilnya. Sehingga ulama-ulama al-Zahiriyah, mereka menolak qiyas, mereka menolak ijtihad. Semua mereka tolak. Sesungguhnya mereka hanya mengatakan, ulama al-Zahiriyah menyatakan satu je, iaitu gunakan istishab. Sebab istishab ni luas, fiqh dia luas, boleh mengangkat kesusahan umat. Okey, jadi cukup sekadar itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bersambung pada keesokan hari yang terakhir dalam istishab ni, adaptasi masalah-masalah terkini dalam istishab. InsyaAllah kita akan masuk keesokan harinya. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini dalam pengajian Asal Usulul Fiqh. Dan juga jangan terlepas melayari atau mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah admin ada sediakan playlist untuk tuan-tuan refer balik pada pengajian kita yang telah lalu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.